ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا ويصمر في ظلام الكون هيا أعدوا Bajet. Tiga pening kepala tu. Orang ni macam dua, orang ni macam dia. Aku sakit kepala, aku tidak bajet tu. Nak cari ketenangan, dia kata. Tu, kata. Ni petua. Petua nak pergi masjid awal. Macam-macam. Tak tahu lah tuan-tuan ni. Itu gua suburkan. Ini antara ciri penting tuan-tuan. Gerakan Islam. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Antara ciri-ciri gerakan Islam, dia berkasih sayang sesama sendiri. Makna kata bertolak ansur, berkasih sayang. Ya. Sebab tu kita tengok macam mana dalam perang perang Yarmuk, perang Yarmuk. Sampai kata Hisham bin Abilas. Hisham bin Abilas tuan menceritakan bagaimana dia kata, dia bukan cerita, riwayat menceritakan sepupu Hisham bin Abilas. Sepupu dia tu datang ke medan tempur dalam perang Yarmuk. Dia bawa satu tapawai, satu cawan, satu ayak lah. Dia panggil satu bekas ayak. Dia bawa ayak macam sebotol. Dia nak pergi cari Hisham bin Abilas. Dia nak bagi air tu pada Hisham. Sebelum dia jumpa Hisham, dia jumpa ada satu tentera Islam berlumuran darah. Dia minta air. Dia pergi, dia buka Allah nak tuang. Tiba-tiba bila nak tuang mulut kawan ni, di ujung sana dia tengok ada satu orang sedang duduk minta air. Kawan ni kata, mungkin umur aku panjang kot. Cuba kamu pergi tengok yang sahabat seorang tu. Mungkin dia amat memerlukan lebih pada aku. Yang kawan ni berjalan pergi. Kata Allah berjalan pergi tuan, dia tengok rupanya orang yang nombor 2 dia jumpa ni, itulah sepupu dia, Hisham. Memang dia bawa air pun untuk Hisham. Hisham minta air. Maka dia pun buka botol semua nak minum. Tiba-tiba dengar ujung sana ada seorang lagi minta air. Hisham kata, mungkin sahabat saya tu dia lebih penting daripada saya. Dia amat kehausan, mungkin nyawa dia pendek dah. Hang pergi bagi kat dia. Dia pun tuan berlari pergi nombor 3. Sampai nombor 3 tuan, kawan tu dah mati. Dia patah balik ke nombor 2. Nombor 2 pun mati tuan. Patah balik nombor 1. Nombor 1 mati. Tiga-tiga mati tuan, tak sempat minum air. Ni yang Allah sebut dalam Quran, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Ini kita kena wujud tuan-tuan di kalangan kita, di semua peringkat hidup berkasih sayang kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kasih sayang sesama kita tuan-tuan, masalah apa-apa yang timbul insya-Allah mudah diselesaikan. Kita ada permagaan parti. Kadang-kadang tuan-tuan ada perbalaan dalam satu cawangan, satu kawasan, tak boleh selesai dengan permagaan, tapi boleh diselesaikan dengan ukhuwah Islamiah, dengan perasaan kasih sayang. Betul tak? Sebab perlembagaan ini kita reka, tapi kasih sayang itu anugerah Allah. Maka lebih besar daripada perlembagaan PAS sendiri, perasaan ukhuwah kasih sayang sesama kita yang boleh menyelesaikan apa saja masalah yang berlaku di kalangan kita dengan perasaan kasih sayang dan bertolak ansur. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Berkasih sayang sama sendiri tapi tegas dengan orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan, cuba kita wujudkan perkara ni insya-Allah. Ada kawan saya nama Lee Janggut. Kerja dia tuan-tuan, dia lemang di pasar hari dekat Gulau sana, Gulau dekat Nakor. Dia kena ISA, duduk satu bilik dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya ni kerja saya jual lemang, beli lemang, jual lemang di pasar hari. Saya cuma mampu bagi isteri dan anak-anak saya makan rian satu musim paling banyak 3 kali dia tak. 3 kali tu banyak sangat dah. Tapi baru ni isteri saya datang ziarah saya. Dia kata bila saya kena tangkap, hari-hari orang tak berian. Berguni-guni orang tak berian. Dia. Itu kasih sayang ukhuwah Islamiah yang lahir. Bila tengok sahabat-sahabat dia kena, dia rasa keluarga sahabat tu macam keluarga dia. Anak-anak sahabat macam anak-anak dia. Dia tak sanggup tengok anak dia makan, anak sahabat yang kena tahan tak makan.
Ni, tuan sekalian, kasih sayang sama sendiri. Kasih sayang ni bukan buat-buat. UMNO berapa kali nak buat kasih sayang. Mari kita bersatu di padang bola, buat sukan. Dia bergaduh sampai sepak tajam hang aku. Mana ada kasih sayang? Kasih sayang ni anugerah Allah campak ke dalam hati kita. Dengan sebab kita ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat hari tu ni, masa saya ketua muda PAS Negeri Perak. Tak ada tempat nak mengadu ustaz, nak mengadu dekat ustaz dah. Apa masalah? Saya ni ustaz dengan isteri saya dah dekat 2 minggu tak bercakap. Apa? Kecil sangat sampai tak bercakap, dia kata. Saya tegur pun dia tak bercakap. Macam tu. Ustaz tolong ustaz. Jadi tuan-tuan, dia punya kasih sayang bukan takat dalam masalah organisasi, tapi dia melewati masalah rumah tangga. Dia sambut kereta kat kita. Tak apa. Saya boleh pergi. Bila ustaz nak main azan, mainlah ustaz cepat sikit. Hari Ahad ni yang kerja. Hari Ahad pergi ustaz. Hari Ahad saya pergi. Saya sampai pukul 12 tengah hari saya sampai. Saya bawa isteri saya pergi. Isteri saya nama Nur Rizah. Orang panggil Kak Zah. Saya bawa Kak Zah pergi. Tapi apa ustaz? Pastikan hari tu beras tak ada, beras habis, gula habis, ikan dan putih tak ada, sayur apa semua apa tak ada. Saya nak sampai waktu makan pukul 12 tengah hari. Boleh. Sampai tuan-tuan. Assalamualaikum. Salam. Oh ustaz. Kak Zah, umai. Dia pun buka pintu semua, masuklah kami. Saya tengok tuan-tuan, isteri dia gelisah tuan. Apa tak gelisah? Ni ketua muda PAS Perak main ni. Buka peta kosong. Buka tu beras tak ada. Tengok nak baca kopi, gula tak ada. Nak apa? Bang. Ustaz Zirik main dengan Kak Zah. Jadi beras tak ada bang weh. Lagi. Dia lepas tu cakap main kelak. Sampai tentang soal rumah tangga pun dia rujuk pada jemaah. Tak ada sekat silu. Ni lah tempat aku bergantung dia sahabat aku. Kadang-kadang dia rasa tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat satu jemaah ni lebih rapat daripada keluarga sendiri. Usrah tu keluarga tu lebih rapat daripada keluarga yang mendaki darah tu. Yang kata ukhuwah Islamiah tu, tempat dia mengadu. Sampai dia sanggup cerita, bila nak minta pertolongan pun dia cari jemaah. Tak cari orang lain dah. Pasal apa? Pasal diikat dengan perasaan. Kita pun sayang tak ada. Dia jadi macam adik-beradik. Itu dia. Baik itu sahabat-sahabat sekalian, tolong. Saya nampak benda ni dah mula nak renggang. Kadang buat peleceh kawan ni, tak boleh lah, tak ada kasih sayang. Sayanglah sahabat. Jangan macam tu. Yang ketujuh, dia sebut bahawa pemimpin hendaklah mengambil berat, dia kata, terhadap perancangan serta menentukan, dia kata, tujuan-tujuan dan peringkat-peringkat pelaksanaan. Jadi kita mesti buat perancangan. Jangan perancangan tu secara mengejut. Belas tahun punya perancangan. Apa benda perancangan kita setahun, perancangan kita berapa tahun. Kita buat perancangan di sudut apa? Ekonomi ke? Kadang bagi kadang-kadang tuan-tuan, bukan tak bagus perancangan, bagus usul-usul bagus, tapi yang jadi masalah kita main pelaksanaan usul tu. Saya dulu lumut tuan, mesyuarat ni syarat agung, syarat di hotel. Dia bercakap lah. Syarat di markas tak cakap pun. Syarat kita pakai kipas TV duduk panas, siapa tak pulak cakap setuju. Tak sampai sejam selesai. Bila buat di hotel pula dia ada masa. Kita sewa tu ada masa. Bukan lebih pada masa tentu kan. Pakat bercakap lah. Jadi hero pula kawan itu. Saya cadangkan kita wujud badan kebajikan untuk bantu saudara-saudara kita yang kesusahan, mati ke, sakit ke, hospital ke, bersalin ke. Takbir. Tu dia usul terima sebulan sorok. Habis syarat agung tuan. Sudah tentulah antara agenda pertama mesyuarat lepas syarat agung tu untuk mengkelas-kelaskan usul tu. Usul ni usul kebajikan, hantarlah jenah kebajikan. Usul ni usul politik. Kita agak-agak lah.
Jadi lajnah kebajikan bila dah terima, dia nak buat kerja. Panggil satu grup, bentuk satu kumpulan pelaksana terhadap usul menubuhkan badan kebajikan. Apa dia punya perlembagaan dia, berapa yuran dia, kalau mati berapa nak bagi. Semua kira lah. Lepas tu tuan-tuan dah semua setuju terima, edar orang jadi ahli badan kebajikan. Dia yang usul takbir sampai sudah tak jadi ahli. Macam aku kemudian orang tanya, jadi ahli? Belum. Tu cakap padai. Lepas tu dah tak jadi apa? Kita patutnya macam kita cerita tuan-tuan sekalian yang dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi, dia mencadangkan korek parit. Kemudian cadangan dia terima. Dia paling hebat korek parit. Katanya yang paling kuat menyangkut itu dia. Orang lain rehat dia ada dekat hayun itu. Sebab dia rasa bertanggungjawab. Dia yang bagi usul, dia bertanggungjawab. Kerja keras. Tu ini bagus punya usul. Tak tahu orang lain semua dia tak tahu. Ini puja-puja kita ni tuan. Ini perancangan-perancangan. Dia kena tak boleh buat cara ni. Kita kena buat perancangan. Kalau mana kita kena ada target segi pelaksanaan dia. Dan masa apa tu? Bila kita ada macam tu, kalau tak dapat 100% pun boleh dapat, kita dapat 60-70% pun kira okey dah. Dia langsung tak rancang. Kemudian yang ke-8 tuan-tuan sekalian, hendaklah dirasakan oleh pemimpin-pemimpin cawangan. Dia kata bahkan setiap anggota jamaah akan beratnya amanah. Dia kata yang dipikul oleh pemimpin. Inilah makna kata tuan-tuan sekalian, antara perkara yang boleh membantu kepimpinan. Kita yang duduk di bawah ni, cuba kita rasakan tuan-tuan betapa beratnya pimpinan di atas. Dulu rasalah. Saya tak dapat tak tahulah macam mana berat di atas tu, tapi saya duk rasa diri saya. Tera-tera kemetod macam kita ni pun Allah makan pun tak sebab tu. Makan pun tak ada. Orang makan ada tea time, lunch time, dinner. Mana ada dinner? Lapak makan lah. Kita kalau singgah kita nak makan nasi. Kita program kita berapa? Kita jaga-jaga. Azal tak sempat. Beli nasi bungkus. Nak makan pun tak ada. Suruh isteri suap. Bawa kereta betul suap aku dah. Kita makan yang mudah lah. Nasi goreng kaya jenis mudah-mudah lah. Makan lagi nak buah sayur, nak buah apa lagi, tak kabuk nasi tu. Makan yang jenis-jenis senang. Kadang makan yang senang lagi, makan roti lah. Roti kita tuak sendiri. Tak kaya apa tanya ke isteri aku, tak ada. Kan bohong? Bohong dia dekat rupi aku. Betul kan? Tapi kita makan pun tak ada. Tidur tak ada masak. Bawa. Tidur tak ada masak, makan tak ada masak. Saya tersentak bila orang anak perempuan saya lah. Satu hari dia tanya saya, dia kata apa? Bila kita nak makan malam sekali? Dia tanya bila kita nak makan sama-sama di waktu malam. Mana dah makan malam? Malam tak pernah ada rumah. Nak makan malam macam mana? Dia kata, kira tengok dia ni dekat 20 tahun dah. Tak pernah makan sekali dengan anak. Malam-malam. Jadi kita yang kerdil, macam mana pimpinan kita, macam mana Ustaz Adi, macam mana Tok Guni Aziz. Bila kita rasa beban yang bertanggung tu berat tuan-tuan, barulah timbul satu perasaan nak bantu pemimpin. Mainlah perasaan nak hormati pemimpin. Kalau dia tak mampu buat, bukan dia tak mau buat, kalau dia tak mampu buat, bebanan kerja tu besar. Benda-benda macam ni lah tuan-tuan yang memudahkan mana kata pemimpin kita melaksanakan kerja-kerja dia. Pasal ahli bawah sentiasa duk rasa betapa berat bebanan yang ditanggung oleh pimpinan yang di atas tu. Kalau tak ada perasaan tu, duk katanya macam apa sikit salah Ustaz Adi, apa sikit salah Ustaz Adi, bertindih pun salah Ustaz Adi. Saya cukup marah tuan-tuan bila Kota Damansara bertindih marah Ustaz Adi, saya cukup marah. Pasal apa tuan-tuan? PKR bertindih kawasan tuan-tuan sekalian dengan sosialis di Semenyih. Tak ada pimpinan PKR, ahli PKR hentam pimpinan PKR, tak dengar pun. DAP bertindih di Jelapang dengan sosialis, tak ada pula mengikut ahli DAP hentam.